Okey. Sini cakap ni okey dah, tapi orang dapat dia tak ada tahu. Sini settle. Jadi kita sambung balik perbincangan tentang masalah kelayakan menjadi mufti ni. Sebelum saya nak baca kitab Usulul Dakwah yang ditulis oleh Dr. Karim Zaidan, saya ulangi apa yang disebut tadi kerana tadi sebentar tadi berlaku siaran tergendala sebentar. Jadi di antara perkara yang perlu diambil berat calon-calon mufti ini, di antara syaratnya adalah seorang yang boleh mendamaikan orang. Kerana di dalam negara kita ini dah ada beberapa aliran. Kalau kita kata dalam bab akidah ni, dia ada pegang kepada salaf, dia ada pegang kepada khalaf. Kalau dalam masalah mazhab ini, selain daripada mazhab Syafi'i, orang juga berpegang kepada pandangan-pandangan ulama' lain. Yang kadang-kadang pendapat ulama' lain itu di luar daripada mazhab pegangan majoriti masyarakat Malaysia. Jadi orang mufti ini, dia boleh mendamaikan orang. Di antara sifat yang perlu ada, tidak menyerang mana-mana pihak. Kerana mufti adalah orang mengeluarkan fatwa nak mengajak orang kepada agama, kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat yang seterusnya yang saya nampak ni, syarat yang saya cadangkan supaya jangan daripada golongan Aswaja dan juga Yahanana. Kalau daripada Asy'ariyah tak apa. Aswaja berbeza dengan Asy'ariyah. Kita dah tahu dalam masalah akidah ni dia ada salaf, dia ada khalaf, dia ada Asy'ariyah, dia ada Maturidiyah. Tetapi Aswaja ini suatu kumpulan yang ditubuhkan untuk menyerang mana-mana aliran yang tak sewaktu dengannya, khususnya di dalam masalah akidah. Sebab tu saya kata kalau Aswaja ni tak perlu diambil. Maknanya tak perlu dicadangkan. Bukan kata nak dilantik, dicadangkan pun tak perlu. Ataupun kumpulan Yahanana. Sebab akan mendidik masyarakat Malaysia besok semua orang suka menari secara berzikir secara menari, pergi ke kubur dan memuja kubur dan sebagainya. Jadi menyebabkan masyarakat yang dah tenat bertambah tenat. Kalau golongan individu daripada golongan ini yang dilantik menjadi mufti. Dan saya nak baca apa yang saya sebutkan tadi, iaitu Usulul Dakwah. Dr. Karim Zaidan kata, syurutul mufti. Syarat nak jadi mufti ini, dia kata, al-mufti man yaqumu bil ifta'. Mufti orang yang melaksanakan fatwa. Wal ifta'u ikhbarun an hukmillah. Fatwa-fatwa itu dia kata adalah pengkhabaran tentang hukum Allah. Pengkhabaran tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hukum sendiri, bukan andaian sendiri. Fatwa adalah menceritakan tentang hukum Allah. Bila fatwa itu nak menerangkan tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, fala budda an yakuna ahlan lidzalik. Mesti, tak dapat tidak, dia mesti merupakan ahli dalam bab tersebut, dalam bahagian tersebut. Ahli pada perkara tersebut. Bila kita kata ahli ni, dia kena pandai faham Al-Quran. Sebuah Quran tu dia belajar tafsir, dia faham tentang bagaimana cara nak istinbat daripada ayat-ayat Al-Quran. Yang keduanya, dia kena reti hadis-hadis Nabi. Maknanya kitab-kitab hadis tu dia kena mengaji. Susunan sitah tu dia kena mengaji, dia kena faham betul-betul, supaya sesuatu fatwa yang nak diketengahkan itu tidak berdasarkan kepada andaian. Di samping mempunyai maklumat-maklumat fiqh yang luas. Sebab dia kata di sini ahli. Selain dia faham, betul-betul faham Quran, dia faham hadis, dia mempunyai kefahaman fiqh yang luas. Dia tidak terikat. Walaupun dia berpegang kepada mana-mana mazhab, dia tidak fanatik dengan mazhab yang dia pegang. Walaupun dia pegang dengan sesuatu pandangan ulama', dia tidak fanatik dengan sesuatu pandangan ulama' yang dia pegang. Wa hadhihi al-ahliyatu takunu bisyurutin. Dia kata keahlian mufti ini ada beberapa syarat. Disebut di sini, wa min hadhihi syuruti an yakuna musliman balighan aqilan faqihan mujtahidan. Jadi sebahagian daripada syarat tersebut dia kata Islam. Tu dah tentulah, takkan orang kafir jadi mufti kan. Balik, maka takkanlah kanak-kanak jadi mufti. Maknanya orang yang balik, cukup umur, aqilan, orang yang berakal, maknanya tidak gila. Faqihan, dia orang yang faqih. Jadi faqih ini bukan sahaja dia dapat menguasai, mengetahui satu mazhab.
Walaupun di dalam Malaysia ni kita kata majoritinya pegang pada mazhab Syafi'i, tetapi ada juga segelintir yang tidak berpegang dengan mazhab Syafi'i. Seperti kita kata orang Hanafi, orang luar negara Pakistan, India yang duduk di Malaysia ni, mereka berpegang pada mazhab Hanafi. Ataupun mereka berpegang kepada fiqh daripada luar daripada 4 mazhab, tetapi masih diiktiraf, masih dianggap sebagai mazhab yang mu'tabar di dalam Islam, yang diterima di dalam Islam. Maka mesti kena raikan di dalam mengemukakan pandangan ataupun fatwa. Dia kata faqihan wa mujtahidan, dia mujtahid. Tetapi di Malaysia ini taklah seketat syarat-syarat ini disebut oleh para ulama. Sebab kita ni bila sebut mufti, dia ada ahli jawatan kuasa dia ada orang bawahan dia. Majlis fatwa pun dia ada orang bawahan dia ada ahli jawatan kuasa dia. Boleh maknanya saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Maknanya boleh pandangan-pandangan yang berkaitan dengan agama ini boleh dimesyuaratkan, dibincangkan. Bukan mestinya dia sendiri tahu fakih semua perkara, tapi sekurang-kurangnya asas sebagai seorang nak jadi sebagai seorang alim, sebagai seorang mujtahid itu, dia kena reti, dia kena tahu. Tetapi kalau baca kita Arab pun berselerak, baris tak tentu ke mana, i'rab pun tak boleh, tak tahu tunggang langgang. Jadi yang tu tak boleh sebab apa? Itu akan mencacatkan kedudukan sebagai seorang mufti. Sebab mufti ni dia kedudukan dia, darjat dia tinggi di sudut masyarakat. Jadi kalau ada kelemahan yang ketara di sudut mata masyarakat, maka di situ kedudukan dia agak maka dipertikaikan. Maknanya kedudukan dia, kekuatan sebagai mufti itu dipertikaikan. Saya nak sebut secara ringkasnya sebab kita bukan nak cerita tentang syarat-syarat nak jadi mufti, tapi oleh kerana tersebut perkataan mufti tadi dan isu yang berlaku sehari dua ini, kumpulan ni cadang orang dia, kumpulan ni cadang orang dia, kita nak sebut sikitlah apa yang dicadangkan oleh, apa yang diletakkan syarat oleh para ulama. Tadi yang pertama tadi yang kita baca tadi, yang pertama dia kata di sini adalah Islam. Itu maknanya syarat yang asas lah, yang sangat penting. Yang kedua bulugh wal aqli, maknanya cukup umur dan berakal, tidak gila. Yang ketiga adalah maknanya adil. Adil di sini tidak fasik. Mufti tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil. Yang keempat adalah ijtihad. Yang ijtihad ni saya nak sebut sikit, nak baca sikit. Dia kata wa yushtaratu fil mufti, disyaratkan pada mufti itu kama zakarul ulama'u, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, ay yakuna faqihan mujtahidan. Dia faqih dan juga mujtahid. Jadi nak faqih ni maknanya dia mempunyai latar belakang pengajian yang kuat. Bukan pakai ilmu tebuk-tebuk ya. Mempunyai, dia ada talaqi, kitab-kitab fiqh di dalam berbagai mazhab, mujtahid. Dan bila nak mengeluarkan hukum pula, dia kena tahu daripada Quran dan hadis, bagaimana cara nak istinbatnya. Wal mujtahidu huwa man qamat bihi fihi ahliyatul ma'rifati dinil ma'rifatil ahkami syar'iyyati tafsiliyah bi adillatiha. Dia kata mujtahid itu adalah orang yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum syarak ini secara terperinci dengan dalil-dalil yang mu'tabarah min tariqil bahsi wal istinbat, daripada jalan ataupun sudut perbahasan. Sebelum nak keluarkan fatwa pandangan tu, dia kena bahas dulu, kaji dulu, buka Quran, buka hadis, buka pandangan-pandangan ulama. Jadi maknanya berat ni. Jawatan itu, kedudukan itu berat. Wal istikhrajil ahkami, dan dapat mengeluarkan hukum-hukum daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yakfi wujudiha wa la yushtaratu kasratu amaliha wa fa'aliyatiha. Dia kata di sini bukanlah nak jadi mufti itu dia mempunyai pengalaman yang banyak mengeluarkan istinbat hukum. Tak, cuma dia kena mempunyai asas-asasnya. Di annal manzura, bahawasanya yang diperhatikan ilahi wujudu hazil ahliyati biwujudil maqumatiha allati dzakarnaha wa hiya al-qudratu 'ala al-bahsi. Maknanya dia ada kemampuan dari sudut nak bahas hukum. Kalau Quran tu dia cari dalil Quran, memahami kitab-kitab tafsir dengan baik. Kalau hadis Nabi tu dia boleh bezalah hadis dhaif ke, hasan ke, maudhu' ke, hadis sahih ke. Dia dapat mampu menguasai dalil. Dan dapat wa istikhrajil ahkami wa ma'rifatiha, dan mengeluarkan hukum-hukum dan pengetahuannya ala tariqil istidlal. Yang tu saya nak tekan kan, maknanya atas buat keluar hukum berlandaskan kepada dalil min masadiriha al-mu'tabarah, daripada sumber-sumber yang diiktiraf, yang diiktibarkan, yang diakui. Tapi langkah pertama lagi, kalau mufti kata jangan tanya dalil,
Jangan tanya dalil. Sikit-sikit dalil. Awal-awal lagi kena reject dah lah. Maknanya, ini di antara syarat-syarat, sebahagian daripada syarat-syarat yang disebut oleh para ulama, iaitu syarat-syarat nak jadi mufti. Jadi kita sambung perbincangan kita tentang usul salasah. Tadi sebagai elan sikit. Jadi lepas-lepas ni mana-mana pihak, mana-mana kumpulan, mana-mana individu nak cadangkan, tengok syarat tadi lah. Jangan pakai asal dia kumpulan kita, bagi nama, bagi cadang. Jadi hancurlah Malaysia ni. Sekurang-kurangnya dapat jadi macam bekas mufti wilayah yang dulu. Tengok dia meraihkan, di samping mempunyai pengetahuan, maklumat fiqh yang luas, dia banyak meraihkan orang-orang yang berbeza pendapat dengan dia. Ini di antara ciri-ciri yang baik. Ini lantik kita bimbang, lantik mufti yang menganggap pihak yang tak sealiran dengan dia, tak sewaktu dengan dia sebagai musuh, lalu diserang dan diberi tekanan. Itu menyebabkan bahawa masyarakat yang telah wasak, yang parah bertambah parah. Okey, kita sambung perbincangan kita tadi. Islam itu wahwal istislamu, dengan maksud menyerah diri lillahi bitauhidi, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Maknanya taat ni, apa yang Allah Taala suruh patuh, taat, akur, terima. Apa yang Allah Taala larang, kita kena terima supaya ditinggalkan perbuatan tersebut. Memanglah kita kata senang nak sebut, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, untuk membuktikan seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nak buat itu payah. Walaupun payah, kena usahalah, sebab kita dah Islam, kita telah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga dengan makna al-inqiyad, dengan makna tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Dan juga perkara yang perlu dilakukan oleh orang Islam yang setelah dia menganut agama Islam ini, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dia kena berlepas diri daripada kesyirikan dan juga penganut kepada orang yang melakukan perkara syirik. Maknanya perbuatan syirik, dan juga individu-individu yang melakukan perbuatan syirik, dia kena berlepas diri. Berlepas diri macam mana? Jangan terlibat dengan syirik, jangan bersekongkol dengan orang-orang yang melakukan, jangan bersekongkol dengan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Islam itu juga dia kata sini, wa huwa thalathatu maratiba. Maknanya wa huwa thalathatu maratiba, wa huwa di sini dengan makna Islam. Islam itu ada 3 maratib. Pertama yang disebut situ, agama Islam itu, Islam itu sendiri iman. Dinul Islam itu dia ada 3, Islam, iman dan juga ihsan. Wa kullu maratabatin laha arkanun, dan setiap tartib-tartib, martabat-martabat itu dia ada 3 rukun. Fa arkanul Islam khamsatun, sebagaimana yang telah kita baca dalam pelajaran kita dulu, rukun Islam ada 5. Syahadah, kesaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga haji di Baitullahil Haram. Dulu dah kita sebut, bila ada kumpulan di Malaysia ini yang tak nak berpegang kepada hadis. Jadi di antara masalah yang akan timbul dalam masalah puasa umpamanya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tetapi dalam Quran tak cerita bulan bila kita nak berpuasa. Tapi diperincikan dalam hadis, wa shauma ramadhana. Berpuasa-puasa ni hak wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan juga menunaikan haji di Baitullah. Fadalilu syahadah, dalil yang menunjukkan wajibnya mengucap 2 kalimah syahadah seseorang yang nak masuk Islam. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala telah menyaksikan bahawa Allah dia sendiri tak ada Tuhan melainkan dia. Allah Taala sendiri menyaksikan, mengakui, mengikrarkan bahawa tak ada Tuhan melainkan dia sendiri, dan juga dituruti oleh malaikat, orang yang mempunyai ilmu. Mereka menegaskan dengan keadilan, la ilaha illahu huwal azizul hakim, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bukan sahaja, kenapa hadirin sekalian, kita nak kena bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah.
Kerana Allah Ta'ala sendiri bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Dia. Bukan kita sahaja. Allah Ta'ala sendiri bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Dia. Sebab Dialah paling mengetahui. Lepas tu dituruti oleh malaikat dan golongan yang mempunyai ilmu, mempunyai i'tiqad yang jazim ataupun jazam bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu Al-Aziz, Maha Perkasa, dan juga Al-Hakim, Maha Bijaksana. Wa maknaha, makna syahadah itu tadi, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesuatu yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La di situ maknanya nafi keseluruhan sesuatu yang disembah melainkan Allah. Kesaksian, la di situ maknanya nafi. Nafi keseluruhan yang disembah selain daripada Allah. Apakah yang disembah selain daripada Allah? Iaitu Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang yang bukan Islam, orang kafir. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang yang bukan Islam, orang kafir. Itu yang dimaksudkan sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Itu kalimah nafi, la ilaha, tiada Tuhan. Tiada Tuhan yang dimaksudkan di sini, tiada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Tiada Tuhan yang layak yang disembah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kepada Allah. Jadi insya-Allah besok kita akan sambung. Sebab ada pandangan ulama kata yang menafikan itu, saya pernah bentangkan beberapa kali di dalam pengajian-pengajian yang lama-lama dulu. Cuma untuk perbahasan bab tauhid sari dua ni saya tak bentang lagi. Ada pandangan yang kata bukan menafikan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir, tapi kok ada Tuhan yang lain di dalam bayangan. Di dalam bayangan, di dalam pemikiran manusia ada Tuhan yang lain sama dengan Allah Ta'ala. Hak itulah yang ditolak. Perbahasan ini disebut di dalam kitab Aqidatun Najin dan juga di dalam kitab Syarah Usul Tauhid. InsyaAllah malam besok, kalau saya teringat, saya baca kitab tu. Tetapi tidak tepat penafian yang disebut dalam kitab itu. Penafian yang betulnya bahawa menafikan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir lah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat Al-Quran kan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ingatlah ketika Allah Subhanahu kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh kata, ketika kaum dia sedang menyembah berhala, ketika kaum dia sedang lalu Nabi Nuh kata, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin. Tidak ada bagi kamu mana-mana Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam Al-Quran menegaskan kepada kita penafian itu iaitu Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Yang tu ditolak, yang tu dinafikan. Yang kita isbatnya apa dia? Yang kita terimanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Musbitan illallah. Itu musbit. Kita kita sabitkan. Tuhan yang lain kita nafikan. Al-ibadatu lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadati, maknanya semata-mata menyembah Allah dan tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syirik baginya pada ibadah. La syarikalahu fi ibadati, tidak ada syirik baginya pada ibadah. Kama annahu la syarikalahu fi mulkihi, sebagaimana Allah Taala ni tidak syirik di dalam kerajaannya. Maknanya Allah Taala walillahi mulkus samawati wal ard, bagi Allah Taala kerajaan langit dan bumi. Maksudnya di dalam mengurus langit dan bumi tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Ketika mengatur langit dan bumi semata-mata Allah, begitu juga di dalam ibadah kita tidak boleh menganggap ada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu. Tafsir daripada ayat yang kalimah yang kita bacakan tadi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Taala itu ditafsirkan di dalam ayat-ayat Quran yang lain. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim telah berkata bagi ayahnya. Ayah Nabi Ibrahim betul ke pak saudara dia? Kerana di dalam kitab-kitab khalaf menyebut abihi di sini bukan ayah dia betul, ayah dia Islam. Sebenarnya sedangkan dalam Quran sendiri kata wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Quran kata Azar itu ayahnya. Ayah Nabi Ibrahim ini syirik kepada Allah. Tapi ada pandangan-pandangan daripada kalangan orang yang belajar tauhid dan juga golongan sufi menganggap ini bukan ayah Nabi Ibrahim.
yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bapa saudara dia. Sedangkan Quran jelas sebut, wa idz qala Ibrahimu li abihi adzara atattakhidhu asnaman alaha. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim menyebut bagi ayahnya, siapa dia? Azar. Kenapa kamu mengambil berhala-berhala sebagai Tuhan? Terang. Ni ada golongan takwil, lari daripada maksud Quran yang sebenar. Begitu juga mereka takwil dengan tentang hadis Nabi. Bila hadis Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, bagaimana kedudukan ayahku semasa mati dalam jahiliah dulu? Rasulullah kata, "Finnar." Dalam neraka. Lalu dia pun sedih lah. Ayah dia masuk neraka, mati pada zaman jahiliah. Lepas tu Rasulullah suruh panggil balik. Untuk menenangkan dia, tak nak bagi dia susah hati, Rasulullah kata, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayah kamu kedua-dua masuk neraka. Jadi di sini menunjuk ada golongan takwil kata, pak saudara dia Abu Talib. Sedangkan Rasulullah kata abi. Jadi asal-asal kalam ini dipegang secara hakikat. Bukan dipegang secara majas. Nanti kalau yang tu kalau timbul